Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat sama-sama dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan kita pada malam ini diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung kitab Halal dan Haram dalam Kehidupan Orang Islam. Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Sambungan tajuk dalam bab minuman yang memabukkan. Muka surat 135 yang kitab ni lah. Nah, yang lain tu cari-cari sendiri ya. KBS 900. Hah? KBS 900. Orang nak jalan. Baik, kereta KBS 900 minta ubah haluan pula dah. Minta ubah sebab menghalang jalan. KBS 900. Baik, tajuk pada malam ini ialah mukhaddirat. Mukhaddirat itu dalam bahasa Arab dia. Dalam bahasa Melayu kita, perkara yang memabukkan. Baik, arak ialah apa yang menghilangkan kesedaran akal. Bila akal hilang, maka itu dinamakan arak lah. Apa-apa sahaja yang menghilangkan akal, nama dia arak. Ungkapan yang mempunyai cahaya pernah diungkap oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dari atas mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan untuk memperbaharui arak supaya tidak dibuka peluang ramai orang untuk bertanyakan tentangnya lagi dan ditutup kekeliruan bagi orang yang mahu mencari perkara yang syubhah dan kabur. Di Umar pernah sebut di atas mimbar Masjid Nabi, Umar sebut arak ialah apa yang menghilangkan kesedaran akal. Hak Nabi sebut kullu muskirin khamrun. Setiap yang menghilangkan kesedaran akal dinamakan arak. Maka tak payah tanyalah, dia tutup tu ya. Apa-apa sahaja yang boleh menyebabkan kita jadi mabuk. Mabuk artinya kita hilang kewarasan akal, tu nama dia mabuk. Apa-apa sahaja, jangan tanya. Hak kamu minum, kamu makan, kalau boleh menghilangkan kewarasan akal, arak belaka. Bila arak hukum dia haram semua. Bagi kaedah umum, tutup pintu, pak, selesai. Nah, tuan-tuan, sudah muslimat yang dirahmati, itu dia kata dia satu ungkapan yang mempunyai cahaya. Menyuluh segala-galanya, boleh kita faham dengan mudah. Apa-apa sahaja yang membabukkan, yang menghilangkan kewarasan akal, maka itu termasuk dalam arak, dan arak haram. Tak payah tanya dia, kita jadi mufti diri sendiri. Nah, selesai. Setiap yang boleh menghilangkan akal dan juga mengalihkannya dari tabiat yang mampu membeza, mengenal dan menentukannya, maka perkara itu dikira arak. Bila akal kita pun tak boleh beza. Daniel, ni berapa? Berapa? Oh, tak okey spek tu.
agak-agak nak mabuk juga. Jadi tak boleh beza, dua ke tiga tak boleh beza. Jadi tidak hilang kemampuan membeza, mengenal, tak apa nak kenal orang. Who are you dia tu. Kamu siapa? Bini dia tak kenal. Bini dia tidur dengan dia 20 tahun, tak kenal. Nah, mak melahirkan dia, bela dia sampai umur dewasa, lepas dia menikah baru dia tinggalkan mak dia. Tak kenal mak sendiri. Tu akal tidak boleh membeza, tidak boleh mengenal dan tidak boleh menentukannya. Maka perkara itu dikira arak. Kalau kita kena makan jenis tu, minum jenis tu, maka kita kena arak dah tu. Yang dihukum sebagai haram, termasuk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya hingga ke hari kiamat. Baik, dia nak bagi contoh pada kita selain daripada arak, tapi dia boleh menghilangkan kewarasan akal. Antaranya semua jenis perkara memabukkan dan dikenali dengan nama narkotik seperti hashish, kokain dan juga opium. Ni dia nak masuk pada dadah dan juga ganja. Hashish tu ganja. Ni kira sepupu ni, tuan-tuan. Nah, dadah dengan ganja tu dia sepupu. Terkenal di negara kita sebagai ganja marak, hashish ni. Dan sebagainya, yang memang sudah terkenal kesannya kepada orang-orang yang menghisapnya, bahawa semua itu adalah memberi kesan kepada fungsi normal akal, sehingga si penagih itu akan melihat yang jauh menjadi dekat, dan yang dekat pula menjadi jauh. Walaupun benda-benda ni ada, macam hashish, Arab kata hashish, kita kata ganja. Ganja tak apa, ada lesen. Tu je. Ganja ada lesen. Hak tak ada lesen apa dia? Belacan. Zaman Piramli lah. Zaman Piramli dia pelik-pelik hit. Perempuan hak dah kahwin berzina, dia sula jengkring. Dia baca kitab anak tak tahu. Hukum Islam bukan sula rejam. Dia pergi sula. Sula macam mana je? Ambil kayu ataupun buluh, runcingkan dia, tidurkan manusia ni, jolok daripada punggung, jolok sampai perut, lepas tu angkat itu. Kan ada dalam Islam, tuan-tuan. Hukum rejam. Nah, yang tu nama dia hudud fi ramli. Jengkreng tu. Lepas tu sebatan bukan macam tu. Angkat, yang tu 100 mapuh lah. Ketiap boleh nampak. Jadi dia nak buat tu tak tu. Jadi bila tak tu, orang tak faham, nampak Islam ni zalim sampai sula gitu. Kemudian katok gitu. Jadi kita nak memperkenalkan Islam tapi dengan cara yang tidak sebenar. Last sekali Islam terfitnah. Orang kata Islam ni kejam dan sebagainya. Baik tuan-tuan, ibu-ibu muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi dia kata ganja ada lesen, tapi belacan tak ada lesen. Zaman dia lah, zaman kita belacan tak payah lesen je. Kan ada lesen juga. Ganja ni orang kampung banyak ganja. Banyak ganja. Dia pun guna berubat macam ketum ke. Alasan dia berubat. Memang dulu memang guna untuk ubat pun. Budak-budak demam panas, daun ganja. Nak bagi lalu makan, daun ganja. Jadi nak bagi ubat kebah, daun ganja. Memang dia ada ubat yang kita boleh guna daripada daun ganja, tapi hari ini disalahgunakan. Macamlah ketum itu disalahgunakan. Bila dia salah guna, maka dia boleh menyebabkan hilang kewarasan akal. Hak geng ganja pun hilang waras akal, geng ketum pun lebih kurang fening lalat, sebab dia makan ubat nyamuk. Boleh pergi curah petrol tu bila jengkring haji, agak hati-hati je. Ji haji hati-hati. Kena macam hak pagi tadi jengkring je. Tu hilang tak? Tu tok guru silap haji, tok guru lari. Teruk geng-geng tu, geng mabuk. Apa motif dia nak pergi? Bukan jutawan tu bila. Nak pergi curah petrol, lepas tu dengan api
Allahu Akbar. Tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati, hilang kewarasan akal. Nah, sebab tu Islam mengharamkan benda-benda yang boleh menghilangkan kewarasan akal. Sebab apa? Dia boleh menyusahkan orang lain. Hari ni bab mabuk duk langgar orang tak berhenti. Langgar sana, langgar sini, langgar sana, langgar. Duk kena, dia tak apa, biasanya dia tu tak apa. Hak dia langgar tu mati. Tu je. Allahu Rabbi. Sebab itulah Allah tak bagi benda-benda macam ni untuk didekati, sebab dia boleh memudaratkan diri sendiri dan juga memudaratkan orang lain. Baik tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian. Yang memang sudah terkenal kesannya kepada orang-orang yang menghisapnya bahawa semua itu adalah memberi kesan kepada fungsi normal akal, sehingga si penagih itu akan melihat yang jauh menjadi dekat dan yang dekat pula menjadi jauh, jadi pening. Kemudian dia akan berkhayal terhadap sesuatu kejadian dan khayal mengenai sesuatu yang mustahil kejadiannya, lalu dia akan tenggelam dalam mimpi dan lamunan. Demikianlah yang berlaku kepada penagih, sehingga dia akan melupakan dirinya sendiri, lalai terhadap agama dan dunianya, serta terus berenang dalam keasyikan khayalan. Habis tambah, habis tambah, habis tambah, lah kali jalan. Tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian, kesianlah. Hak masuk pusat Serenti siapa? Anak orang Melayu Islam. Pergi cek tengok. Pusat Serenti ada apa orang hak bangsa Daniel. Dan juga bangsa lain tak apa kan. Bangsa Melayu kita lah, hak gerempik pun kayak kita jugalah. Payah nak jumpa bangsa lain. Tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati, sebab apa? Sebab kita ni Islam. Kita Islam, maka Nabi suruh kita untuk mendidik. Bila kita hilang fungsi itu, Allah akan tunjuk pada kita benda akan berlaku. Bila kamu tak ikut arahan Nabi kamu, akan berlaku gini pada kamu. Orang Islam ni, orang kafir tak boleh. Orang kafir dia ahli neraka siap dia berdawai. Tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati Allah, takkan uji dia gitulah. Dia tunggu mati je. Tak masuk Islam, dia akan masuk neraka. Allah bagi kelebihan atas dunia untuk dia hidup mewah sekejap, tapi bila mati masuk neraka dulu kini selamanya. Kita orang Islam, Allah akan uji kita nak pergi mana, sama ada terus ke syurga ataupun kita kena masuk neraka dulu, kemudian kita keluar masuk syurga pula. Baik tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati, bermakna dia nak cerita sini, dadah ganja ni haram. Walaupun tidak dinaskan dalam Quran. Tidak ada dalam Quran yang kata haram ganja. Yang ada arak. Innamal khamru, kita baca dulu, wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun. Al khamru tu ada. Tapi dadah tak ada. Sebutan dadah ada. Fi amadim mumaddadah. Tu ada. Sebutan lah. Tuan-tuan. Tapi bukan makna dadah tu. Baik. Dia ambil dalil mana? Nak mengharamkan sesuatu yang kita tak tahu hukum, ambil dalil macam mana? Dalil ada 4. Tidak ada khilaf dalam kalangan ulama-ulama mazhab. Hak lain pada 4 ni khilaf lah tuan-tuan. Banyak lagi dalil tapi khilaf. Hak 4 ni ittifaq ulama. Yang pertama Quran, yang kedua hadis, yang tiga ijma' ulama, yang keempat qiyas. Maka dadah diambil daripada sumber qiyas. Dikiaskan kepada arak. Bila kias, dia nak kena ada illah, benda apa yang sama, yang boleh kamu nak hukumkan sama dengan arak tu, sama di segi mana? Sama di segi menghilangkan kewarasan akal, jadi khayal dan sebagainya, boleh menyebabkan mudarat orang lain dan diri dia sendiri. Maka samalah dengan arak, bahkan dadah lebih teruk daripada arak. Maka ulama-ulama kita mengharamkan dadah. Termasuklah ulama-ulama di Malaysia dan Malaysia ni mengharamkan dadah. Cuma kalau kita baca dadah itu adalah najis, kena fahamlah. Najis dari segi dia boleh menghilangkan akal tu lah. Tu maksud dia najis, jijik, kotor dari segi itu, sampai boleh bunuh bini sendiri, sampai boleh bunuh anak sendiri. Dia najis dari segi itu, bukan najis dari segi ain, tidak. Dadah tidak najis, tak macam arak. Arak najis dalam mazhab Syafi'i. Makna kalau arak ni kena titik di baju kita, tak sah solat lah, sebab dia najis.
Sebab syarat sah solat mesti bersih daripada najis pada tubuh, pada pakaian, pada tempat. Tapi dadah tidak. Nah, kalau kita solat dadah ada satu secek dalam poket, tak batal solat. Tu imammu masa sujud jatuh kelepu kokain heroin tuan-tuan. Tak batal solat dia sebab dadah bukan najis dari segi aini. Dia najis dari segi maknawi. Maksud dia jijik dari segi maknawi sebab boleh menghilangkan akal manusia. Tu najis. Macam Quran sebut innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik, orang kafir musyrik hak sembah berhala tu najis. Bukan maksud kita sentuh dia kita kena basuh tangan, tidak. Sentuh tak basuh pun tak apa. Najis di segi akidah sebab dia tak sembah Allah, dia pergi sembah tokong, sembah berhala, maka najis di segi itu. Jadi kena faham sama dadah itu adalah najis di segi makna, bukan najis ain kita pergi sentuh tak payah basuh tangan. Dia bukan najis. Baik tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi kias pada arak sebab dia menghilangkan akal, maka arak, ganja semua ni termasuk ketum yang boleh menghilangkan, mengkhayalkan akal, maka semuanya dimasukkan kategori haram gitu. Baik. Ini akibat daripada kesan sampingan terhadap keletihan serta lemah pada tubuh badannya, tertekan urat saraf dan mengganggu kesihatan seseorang. Tambahan pula, apa yang berlaku pada dirinya disebabkan oleh tekanan jiwa dan perasaan, kurang kepercayaan kepada diri sendiri, gemar mengabaikan tugas dan kewajipan yang menjadikan para penagih tersebut sebagai sampah masyarakat serta tidak diterima oleh masyarakat. Jadi apa-apa yang jenis ketagih-ketagih ni semua bahaya. Sebab bila dia ketagih, dia akan lalai kewajipan, hak lain, hak wajib dia buat. Budak-budak sekolah bukan nanti kena dadah kan. Game sudah memadai. Game tu jenis dadah. Cuma dia tidaklah sampai peringkat mabuk. Tapi dia tu menyebabkan ketagih. Ketagih main game tu. Sampai dia lupa makan. Waktu dia makan tu dia tak ingat duk seronok main haji main game bah. Game bah. Pak Jat. PUBG. Oh, PUBG. Aku tak nak main. Hari ni ramai remaja-remaja yang kena gastrik sebab dia asyik dengan game sampai lupa makan. Kena gastrik muda-muda ya tu. Hak kena gastrik boleh tahan, hak mapuh terus pun pada mati kerana main game. Jenis-jenis tagih bahaya. Dia akan lupa kewajipan, lupa. Dia budak-budak ni kena mengaji, wajib mengaji. Bila dia tagih dengan game, dia tak mengaji dah. Duk ngaji matematik pun dia ingat game. Tak masuk. Cikgu ajak apa pun duk khayal nak balik nak main pula. Dia lawan dalam bentuk kumpulan PUBG ni. Game duk di mana saja dia main dia lawan sama-sama dia. Jadi hilang, lupa kepada kewajipan mengaji. Ibu bapa pun dia tak heran. Suruh apa pun tak buat dah. Sampai meletup handphone tak apa. Tuan-tuan, tak dah. Suruh apa pun. Jadi macam dadah kau. Tak boleh fikir. Mak dia jaga. Ayah dia jaga. Sebab apa? Jadi ketagih game. Tuan-tuan. Tapi game tu taklah kata macam dadah. Cuma kalau peringkat sampai boleh melalai daripada benda-benda kewajipan yang perlu kita buat sampai derhaka ibu bapa, dia jadi haram juga game tu pun. Dia macam tu. Baik tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian. Bukan kata budak-budak, bapa budak lebih kurang. Tapi bukan kat sini, Australia. Selain itu, seringkali berlaku kemusnahan harta benda, runtuhan institusi rumah tangga. Demi untuk mendapatkan barang haram tersebut, si penagih juga sanggup menghabiskan wang yang sepatutnya diberikan kepada anak dan isteri semata-mata untuk mendapatkan barang terlarang itu. Nafkah terabai. Sebab apa? Sebab nak beli benda tu, maka anak isteri tak nak. Isteri kena kerja sendiri. Isteri comel tudung labuh isteri ni.
Tapi boleh suami haram jadah. Sebab dia menagih dadah, haram jadah. Dia bunyi belakang rima nak sama. Nah, tuan-tuan, duit tak ada. Anak sampai 3-4 orang duduk dengan mak tua pula. Duit tak pernah bagi, duk kira dadah dia. Isteri kena jual nasi lemak. Bangun pukul 4 pagi, masak nasi lemak, esok nak jaga untuk sara diri sendiri dan anak-anak mengaji. Laki kerja dadah tak berhenti. Tuan-tuan, muslim dan muslimat. Lepas tu balik-balik rumah, nak duit tak bagi, dia sepak bini dia, dia katok bini dia. Darah-darah nah. Bini pun tak pernah pergi report polis, tak pernah pergi jumpa doktor. Sayang dengan suami. Jadi kalau duk kena selalu macam tu, kena pergi report report polis, kemudian jumpa doktor, sahkan dia tu dipukul oleh suami dia. Kena buat gitulah. Sebab kita pun tak tahu betul ke dia dipukul, takut dia katok dia sendiri. Kan kira perempuan ni. Dia nak tipu lah dia lah. Jadi kena ada pengesahan doktor, kemudian laporan polis, sabit dah memang dia dipukul, bukan dia buat sendiri. Dia dipukul oleh suami dia, mahkamah boleh panggil suami. Dan dia boleh minta untuk dibatalkan perkahwinan, untuk difasahkan. Nah, baik tuan-tuan, muslim dan muslimat yang dia, tapi dia akan makan masa dan makan mendatang ni lah. Benar tu. Baik. Sekiranya dijelaskan bahawa pengharaman itu bertepatan dengan keburukan, kerana adanya keburukan dan bahaya, ketika itu jelaslah bahawa kepada kita bahawa pengharaman ke atas keburukan yang telah pasti akan bahayanya pada kesihatan jiwa masyarakat dan ekonomi yang tidak ada lagi keraguan padanya. Atas pengharaman inilah para fuqaha Islam memandang semua keburukan ini pada zaman-zaman mereka, dan yang terutama sekali di antara mereka itu Syekh Al-Islam Ibn Taymiyah telah bersepakat dengan mengatakan daun hashish yang lembut itu adalah haram. Sama ada ianya memabukkan penagihnya mahupun tidak. Hanya orang-orang yang jahat sahajalah yang mahu mengunyahnya disebabkan terdapat anasir yang menghilangkan kewarasan akal dan menenangkan jiwa. Baik, atas alasan itu arak diharamkan. Arak tiada bezanya dengan minuman lain yang memabukkan, hanya perbezaannya bahawa arak itu mengundang perbalahan dan permusuhan, dan ganja atau hashish itu menjadikan badan penagihnya lemah, tidak berdaya dan hidup dalam keadaan hina dina. Di samping ada padanya anasir yang merosakkan akhlak dan akal fikiran, membuka pintu nafsu dan syahwat, menghilangkan perasaan malu dan cemburu yang biasanya tidak terdapat pada minuman yang memabukkan. Musibah seperti ini telah menimpa orang ramai disebabkan malapetaka kaum Tartar yang mula-mula memakan ganja ini. Dia mula tahun 107 Hijrah, 106 Hijrah dulu. Ni game Tatar ni yang memperkenalkan. Sebelum tu tak ada. Nah, sebelum tu tidak ada. Sebab tu ulama-ulama dulu tak kenal. Tak kenal dadah ni, tak kenal ganja ni, tak kenal tembakau, mereka tak kenal. Tapi Imam Syafi'i dia menggunakan kaedah umum. Nah, apa-apa yang boleh memabukkan dan sebagainya, hukum dia adalah haram. Sebab itu kalau kita nak tally pendapat Imam Syafi'i dengan apa yang ada pada hari ini, betul lah pendapat dia, hukum dia adalah haram. Walaupun dia tak kenal benda ni, tapi dia buat kaedah umum zaman dia. Baik, apa hukuman arak, dadah dan sebagainya? Hukuman hudud ke atas peminum benda-benda yang boleh menghilangkan akal, sama ada sedikit maupun banyak, ialah 80 kali sebatan ataupun 40 kali sebatan. Mazhab Syafi'i 40. Minum arak ni 40 kali sebatan. Omar pernah buat 80 kali sebatan. 4 dikira hudud, 40 dikira hudud, 40 lagi dikira takzir. Nah, jadi kalau kita hak Syafi'i 40 kali sebatan. Untuk bukan kata arak, termasuklah dadah, termasuk semua sekali ni. Hukum dia gitu dalam agama. So siapa yang dikesan daripadanya memakan ganja, hashish ini, maka samalah dia seperti mana hukum orang yang dikesan daripadanya meminum arak. Malah ianya lebih buruk lagi keadaannya daripada peminum arak mengikut sesetengah pendapat. Dia boleh dikenakan hukuman hudud seperti mana peminum arak sama.
Jadi sudah menjadi satu kaedah dalam syariat bahawa apa yang diinginkan oleh jiwa manusia daripada bermacam jenis yang diharamkan, contohnya minum arak, perbuatan zina, maka hukumnya ditetapkan dengan hudud. Begitu juga dengan apa yang tidak diingini oleh jiwa seperti bangkai, maka dihukumkan dengan ta'zir. Oleh itu, ganja hashish ini merupakan antara benda-benda yang diinginkan oleh penagihnya yang agak sukar sekali untuk meninggalkannya. Begitu jelas sekali nas-nas pengharaman di dalam Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi SAW akan dikenalkan ke atas sesiapa sahaja yang memakannya seperti mana memakan selain daripada itu. Jadi hukum dia ialah sama dengan arak 40 kali sebatang. Baik tuan-tuan, ibu-ibu muslimat yang dirahmati sekalian, itu al-mukhaddirat ataupun kita kata dadah dan juga ganja. Hukum dia sama dengan arak. Ni dia nak hurai dah, nak hurai lebih daripada arak. Baik, kita tutup. Sebelum kita tutup tajuk setiap yang membahayakan adalah haram memakan dan meminumnya. Di sini diletakkan suatu kaedah umum yang diakui oleh syariat Islam, iaitu tidak halal bagi orang Islam memakan daripada apa sahaja makanan atau minuman. Kita tak boleh makan semua benda dan tak boleh minum semua benda. Orang Islam macam tu lah. Nah, kafir tak ada masalah. Kita sebut sebelum daripada ni Islam macam dalam penjara. Ada benda dia boleh buat, ada benda dia tak boleh buat. Tapi orang kafir macam yang di luar penjara, dia boleh buat semua apa dia nak buat. Biarpun sedikit yang boleh membinasakan dirinya, sama ada dengan cepat maupun secara perlahan-lahan, seperti racun. Sama ada benda hak kita makan minum boleh bunuh kita on the spot, ataupun dia bunuh secara perlahan-lahan. Hak ni kita takut ni tuan-tuan. Hak bunuh terus tu kita tahu dah, racun. Roundup. Pernah minum Roundup? Stres sebetul jengkreng tu. Hak bunuh lambat ni. Bunuh lambat. 10 tahun tak dipoi, 20 tahun, 30 tahun. Nah, dia sikit-sikit. Sama ada kita hak bila kita makan minum tu kita mati terus, ataupun kita makan minum kita guna dia akan lambat sikit tapi dia akan kena benda tu. Hukum dia sama je. Nah, sama ada cepat ataupun lambat. Ataupun benda-benda yang boleh membahayakan atau menyusahkannya. Begitu juga tidak boleh memperbanyak daripada makanan dan minuman, kerana dengan banyaknya boleh merosakkan diri. Makan minum pun tak boleh lebih. Makan minum bukan racun. Makan nasi, makan ayam, makan daging bukan racun. Tapi kalau banyak, dia akan merosakkan tubuh. Kita akan kena penyakit. Sebab tu Quran dah bagi guideline. Lama dah, 1400 tahun yang lampau. Guideline ni sini ke panggil apa je? Sini, guideline panggil apa? Panduan. Wa kulu washrabu. Quran sebut, makanlah, minumlah. Hujung dia, wala tusrifu. Jangan lebih. Sebab lebih makan menyebabkan kita kena penyakit. Tuan-tuan ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian. Nah, maka makan minuman pun tidak boleh lebih, sebab dia menyebabkan kita akan kena penyakit. Ini kerana orang Islam itu tidak memiliki dirinya sendiri, bahkan dia dimiliki oleh agama dan umatnya. Bila orang mati kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu nama dia istirja'. Kalimah hak kita baca tu disebut dalam istilah syarak ataupun agama istirja'. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang memiliki diri kita, Allah, bukan kita. Sebab itu kita tak boleh kata suka hati aku lah yang sakit, aku bukan mu. Yang sakit aku bukan hang hadap kacau aku buat apa. Tak boleh kata itu. Sebab kalau kita boleh menyebabkan kita sakit, maka tubuh ni bukan hak kita, hak Allah. Maka kita sudah tidak ada amanah untuk menjaga tubuh.
Hak kita tak apa, suka hati kita hak kita. Nah, tuan-tuan pribadi muslimat yang dirahmati sekalian. Kita nak lari 150 lebuh raya. Lari lah. Pergi berani. Viva tu 150, cabut tayar. Oh, 150. Nah, trafik potong ni. Titik berhenti. Cek buka cermin. Ya tuan. Encik dah lari 150, ni 120, 110. Hati aku kata aku. Suka hati aku lah kata aku. Dia puji tu kata apa? Memang kata abang, jalan ni kami punya. Pergi lari di rumah sendiri ya. Nah, boleh buat rumah. Pergi depan kau stam belakang. Pergi depan kau stam belakang. Kawasan kita tak ada JPJ, tak ada saman ha. Tuan-tuan, hak kereta kita tak apa, tapi kita guna jalan tu bukan hak kita. Ikut undang-undang lah, hak orang. Tuan-tuan pribadi muslimat yang dirahmati sekalian, tapi kereta kita tak apa. Kita nak buat macam mana tak apa kereta kita. Nah, kita nak tukar tayar tak cantik lah, tayar Vivoy, boh tayar lori. Tengok spoiler tak comel, boh spoiler hak tinggi. Boh lah. Tak ada hal. Tapi kena ikut spek JPJ lah. Tak ikut spek kena juga sama. Walaupun hak kita kereta, tapi dia ada undang-undang dia. Kita nak pasang aksesori ada undang-undang. Cermin gelap berapa ketebalan, berapa nipis dia. Ada undang-undang walaupun kereta kita. Boleh kata, suka hati aku lah. Nak bagi faham yang tubuh kita bukan hak kita, hak Allah. Sebab tu kita tak boleh duk potong, tak tawan hala, tak boleh. Tuan-tuan pribadi muslimat yang dirahmati, tak boleh. Kita tidak boleh merosakkan tubuh kita. Sebab bukan kita punya, dia milik Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita diamanahkan untuk jaga tubuh. Kita tak boleh buat benda yang boleh menyebabkan kita jadi sakit. Tak boleh, hukum dia adalah haram. Sebab tubuh kita milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak ambil mula. Inna lillah, kita milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada dia. Kita datang elok, balik elok lah. Ni kita datang elok tapi balik dalam keadaan yang cacat, hasil perbuatan kita sendiri. Yang tu tak boleh. Kalau orang langgar kita lain cerita, jadi cacat. Orang langgar kita bukan kita buat. Tapi ni kita sendiri yang lari laju, akhir sekali jatuh daripada flyover, kereta jadi lepak. Kita pun cacat. Nah, kita pun mati, balik dengan keadaan kaki tak ada, kepala pecah, kita tanggung. Kita balik menghadap Allah, kepala pecah, mata terkeluar, lidah putus, kita tanggung. Sebab kita buat sendiri benda tu, jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kau tak jaga tubuh? Kenapa pandu tak ikut spike dia? Nah, kena jaga benda ni, tuan-tuan. Pribadi muslimat yang dirahmati sekalian. Dan ianya tertakluk kepada kehidupan, kesihatan dan harta benda. Semua nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang ada dalam tangannya adalah amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, justru tidak boleh sama sekali mensia-siakannya. Baik, firman Allah Subhanahu Wa Taala, wala tulqu wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Maksudnya, dan janganlah kamu melakukan pembunuhan sesama sendiri, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mengasihani kamu. Wala taqtulu anfusakum, makna saya jangan bunuh diri sendiri. Makna tak boleh bunuh diri sendiri saja, orang lain boleh saja. Orang lain boleh. Ayat ni kata wala taqtulu anfusakum, jangan kamu bunuh diri sendiri. Bunuh orang lain boleh kan? Diri sendiri di sini bukan makna diri kita. Kita ni sama-sama saudara, sama-sama Islam, dikira satu tubuh. Nah, Nabi sebut dalam hadis dia, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kama salil jasadil wahid. Perumpamaan orang mukmin pada kasih sayang dia, pada persaudaraan dia, seperti satu tubuh. Makna kalau kita bunuh kita sendiri ke, kita bunuh orang lain, macam bunuh diri sendiri. Sebab sahabat kita tu macam kita. Ni Quran menggunakan bahasa yang cukup cantik.
jangan kamu membunuh diri kamu sendiri. Makna bunuh diri sendiri pun tak boleh, bunuh sahabat kamu pun tak boleh, sebab sahabat kamu dikira kamu juga. Satu, kama salil jasadil wahid, seperti satu tubuh sahaja orang Islam ni. Nah, bila mata sakit, mulut pun sakit. Bila kaki sakit, lidah pun sakit. Semuanya tidak tidur malam, Nabi kata. Yang sakit mata, tapi tak boleh tidur juga. Satu tubuh tak boleh tidur. Pusing sana tak boleh, pusing sini tak boleh. Lebih lagi kena go out. Jengkreng tu. Nah, angkat sakit, letak sakit, diri sakit, duduk sakit. Lepas tu ambil pisau, potong. Hilang sakit. Nah, kaki yang sakit, hak lain tak boleh buat apa-apa. Mata jadi merah, lidah duk kata sakit macam-macam. Sebab apa? Macam satu tubuh. Jadi tak boleh membunuh sama-sama kamu. Baik. Seterusnya, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Maksudnya, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dengan bersikap bakhil. Rasulullah SAW bersabda, la darara wa la dirar. Maksudnya tidak boleh membuat bahaya dan membahayakan orang lain. Baik, dia bagi dari dalil ni, dia nak masuk hak hujung ni. Ni dia nak bagi hak hujung ni. Sesuai dengan konsep ini, kami mengatakan, kami Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi dan juga ulama-ulama dunia. Nah, ulama-ulama besar dunia, satu dunia. Hak dia kata kami tu, dia ni ketua ulama dunia, tuan-tuan. Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi, ketua Persatuan Ulama Dunia. Maka kata dia, sesuai dengan konsep ini kami mengatakan, sesungguhnya menghisap rokok. Rokok ni benda. Jadi, rokok benda rokok. Cigaret. Boleh membawa kepada kemudaratan, maka hukumnya adalah haram. Khususnya setelah pemeriksaan yang dilakukan oleh doktor ke atas orang yang tertentu. Walaupun tidak bahaya dari sudut kesihatan. Contoh, kalau kita dah isap dah lama, 10 tahun tak jadi apa, 20 tahun tak jadi apa, 30 tahun pun tak jadi apa. Buat contoh, kalau ada manusia macam tu. Dan memang ada pun. Nah, ada. Isap rokok daripada muda, tapi tak kena penyakit pun, mati kerana benda lain, bukan kerana rokok tu. Ada. Baik, kalau kita nak kata aku merokok ni 30 tahun tak ada apa pun, jantung okey semua, paru-paru okey semua, lidah pun tak kena barah apa-apa, mulut pun tak kena barah apa-apa. Semua it's clear. Hak nombor 2 dia nak kata apa? Walaupun tidak bahaya dari sudut kesihatan, kalau ada lah, tetapi ianya ada bahaya dari sudut pembaziran harta pada barangan yang tidak mendatangkan manfaat kepada agama dan dunia. Dia pergi ke membazir. Hak ni dia tak boleh nak berhujah dah. Kalau bak sakit dia boleh hujah. Aku isap rokok 30 tahun tak sakit pun, dia boleh hujah itu. Nah, macam Namrus dulu ni berhujah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia tanya Nabi Ibrahim, Tuhan kamu tu macam mana? Nabi Ibrahim kata, Tuhan aku yuhyi wa yumit, menghidup dan mematikan. Itu sifat di antara sifat dia, menghidup dan dia boleh mematikan. Namrus kata, aku pun boleh buat. Dia patah hujah. Namrus nak patah hujah Nabi Ibrahim, aku pun boleh buat. Dia ambil 2 orang banduan dalam penjara dia, dia pancung seorang bagi mati, seorang lagi dia lepas. Dia kata go. Dia kata, wahai Ibrahim, tengok, yang aku pancung ni aku matikan dia, yang aku lepas dari ni aku hidupkan dia. Aku pun boleh buat macam Tuhan kamu buatlah. Dia berhujah dengan Nabi Ibrahim. Tak apa, tak payah layang, biar dia hujah dulu. Nabi Ibrahim masuk hujah yang kedua. Nah, Nabi Ibrahim kata, Tuhanku menaikkan matahari di sebelah timur dan menjatuhkan, membenamkan matahari di sebelah barat. Matahari naik di sebelah timur, masyrik, dan dia terbenam di sebelah barat, maghrib. Kalau kamu hebat, kalau kamu kata kamu Tuhan, sila kamu tukar pergerakan matahari. Mulai esok matahari naik di sebelah barat, jatuh di sebelah timur. Apa jadi dengan Namrus? Fabuhital lazi kafar. Maka Namrus tercengang kantui. Hujah kedua tak boleh lagi dah. Hak ni sama.
Hujah pertama, kalau kita sakit, kita boleh kata kita tak sakit lagi, tak apa. Hujah kedua, pembaziran tak ada lagi. Pembaziran ni macam mana? Pembaziran, apa-apa sahaja yang kita belanjakan duit kita walaupun 1 sen, hari ni 1 sen tak ada, 5 sen pun tak ada, 10 sen. Walaupun 10 sen kita belanja, tapi yang tidak dipersetujui oleh syarak, yang tidak diberikan oleh syarak kelonggaran untuk menggunakannya, maka 10 sen pun dikira membazir. Bukan nanti 1000, tuan-tuan. 10 sen pun kalau kita belanja ke jalan yang tidak dibenar syarak, dia dikira membazir. Hak ni tak ada siapa boleh lari. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Orang-orang membazir adalah saudara syaitan. Tuan-tuan, nah jadi kita fikir mula. Macam Haji Syarif fikir mula. Walaupun Haji Sa'okok lama dah, lah 74 umur, tak sakit-sakit, batuk pun dah aku duk batuk. Nah, tapi Haji sudah membazir duit selama 30 tahun. Yang kalau Haji simpan, Haji boleh pergi Mekah 5 tahun sekali. Tuan-tuan, ibu-ibu muslimat yang dirahmati sekalian, itu kita nak fikir. Sebab hak ni memang kita tak boleh lari dah. Jadi hak kita duk mengaji, tak apa kita tak boleh nak berhenti lagi, tak apa. Saya sebut selalu dah. Nah, kita tak kuat lagi, cuba sikit-sikit. Yang penting dalam tu mesti ada niat untuk meninggalkan benda ni. Innamal a'malu binniyat. Niat kita tu Allah bagi pahala. Walaupun kita tak dapat nak buat lagi ni, tapi niat untuk meninggalkannya itu Allah dah bagi pahala, kan. Nah, jadi kena niat untuk meninggalkannya. Dengan niat itu kita akan boleh buat. Kalau kita tak niat, kita tak boleh buat. Macam nak qiyam mulai. Kalau kita tak niat nak bangun, kita tidur pakai jalan terus ya. Tapi kalau kita ada niat, malam ni aku nak bangun, memang niat tu berazam sungguh-sungguh nak bangun, malam ni insya-Allah kita boleh bangun. Dengan niat itulah kekuatan untuk kita bangun pada waktu malam. Macam puasa, tengok kita bila kita puasa. Bulan Ramadan kita niat malam tu. Paling-paling lewat kita niat sebelum subuh. Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hazihi sanati lillahi ta'ala. Walaupun kita tak terbangun, kita tak makan sahur, tapi kita niat dah semalam lepas tarawih, pakat niat dah. Esok tu puasa tak rasa apa. Kekuatan niat kita menyebabkan perut kita faham, dia tak minta benda. Dia tahu niat kita, dia tahu, dia tak minta benda. Tuan-tuan, tapi kalau musim lah ni, musim bukan puasa Ramadan, kita jangan puasa. Kalau kita tak makan, kita pergi pejabat, dia rasa dah kerung, kena pergi cari. Rasa dah, sebab kita tak niat nak puasa. Niat tu kuat. Niat akan menyebabkan kita kuat untuk melakukan sesuatu. Oleh kerana itu, kena ada niat untuk meninggalkan rokok ini. Banyak faedah kita boleh dapat, pahala kita boleh dapat, duit harta pun kita boleh simpan daripada kita membazir di jalan yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bab rokok ni kebanyakan dunia Islam sudah mengharamkannya. Yang pertama, Malaysia haram tahun 95. Muzakarah Majlis Fatwa Kebangsaan yang bersidang pada 23 hari bulan 5 95. Nah, mengharamkan rokok. Indonesia mengharamkan rokok. Filipin walaupun Islam minoriti mengharamkan rokok. Singapura walaupun dia punya Islam minoriti mengharamkan rokok. Saudi Arabia mengharamkan rokok. Syria mengharamkan rokok. Mesir mengharamkan rokok. Banyaklah negara-negara Islam dan fatwa-fatwa ulama-ulama besar, majoriti mereka mengharamkan rokok. Sebab apa? Yang pertama, boleh mudarat. Yang kedua, tak boleh lagi dah, dia membazir harta yang diharamkan oleh agama. Baik tuan-tuan, ibu-ibu muslimat yang dirahmati sekalian, jadi cukup 8.50. Nampak macam panas. Aircon buka dah, panas juga. Panas dunia tak apa lagi, takut panas neraka. Baik, berhenti dulu. Kita